memberi ruangan kepada Batu Gajah untuk membahaskan bajet 2017. Bagi saya, bajet 2017 yang dibentangkan oleh YB Pekan pada 21 hari bulan Oktober 2016 adalah umpama bunga dedap. Sungguh merah, berbau tidak. Masa hadapan Malaysia bergantung kepada keutuhan dan kekuatan ekonomi negara. Dalam bajet, YB Pekan menyebut bahawa bajet pertama pada tahun 1959 hanya berbekalkan peruntukan sebanyak RM888 juta hinggalah bajet 2017 memperuntukkan sejumlah RM260.8 bilion. Saya mengaku ekonomi negara telah berkembang dalam tempoh 60 tahun yang lalu. Tetapi YB Pekan juga harus sedar bahawa hutang negara juga telah bertambah berlipat kali ganda dalam tempoh yang sama, terutamanya setelah YB Pekan menjadi Perdana Menteri. Sebagai contoh, sewaktu Datuk Seri Anwar Ibrahim menjadi Menteri Kewangan pada tahun 1990, hutang negara masih berada pada tahap yang rendah. Jumlah hutang negara adalah berjumlah RM99 bilion sahaja pada tahun 1991. Pada tahun 1998, jumlah itu hanya bertambah sedikit kepada 103.7 bilion ringgit. Sewaktu Tun Mahathir dan Tun Daim Zainuddin menjadi Menteri Kewangan, iaitu dalam tempoh 1999 hingga 2003, hutang negara telah meningkat dari 112.5 bilion kepada 188.7 bilion. Kemudian, pada zaman Tun Abdullah Ahmad Badawi, pula hutang negara telah bertambah dari 216.6 bilion kepada 317.4 bilion, iaitu dari tahun 2004 sehingga 2008. Ketika Datuk Seri Najib Tun Razak menjadi Perdana Menteri dan Menteri Kewangan, bacaan pada tahun 2009, hutang negara adalah berjumlah ringgit Malaysia 376.3 bilion. Hari ini, YB Pekan telah membuktikan rekod bahawa beliaulah Menteri Kewangan yang paling handal berhutang sejak kemerdekaan, iaitu mencapai ringgit Malaysia 655.7 bilion pada tahun 2016. Ini tidak termasuk jaminan-jaminan hutang yang lain. Saya pasti beliau akan berjaya mencipta rekod terbaru pada tahun 2017. Dalam ucapan bajet 2017 juga, YB Pekan menegaskan bahawa keadaan ekonomi negara kita adalah stabil dan kekal berada di landasan positif. Adakah kenyataan ini benar? We are on the right track, katanya. Saya ingin membidas kenyataan ini. Pertama sekali, penurunan harga minyak di pasaran dunia telah menggoncang ekonomi negara kita. Kita kehilangan pendapatan kira-kira 30 bilion setahun. Pengucupan permintaan dunia untuk komoditi utama negara seperti getah dan kelapa sawit juga memberi tamparan kuat kepada ekonomi negara. Nilai mata wang yang tidak stabil juga memberi kesan yang amat negatif kepada perdagangan antarabangsa. Kenaikan harga barangan yang begitu mendadak juga menguzurkan lagi keadaan ekonomi negara. Keadaan diburukkan lagi dengan cukai GST yang melampau. Ditambah pula dengan jumlah pengangguran rakyat negara kita yang telah mencecah 500,000 orang. Dijangka kadar pengangguran akan melonjak lebih tinggi, iaitu 3.5% pada tahun hadapan. Semua ini membuktikan ada kebenaran dalam kenyataan bahawa negara kita sedang dilanda ribut ekonomi. Kita harus mengaku bahawa negara kita berada di ambang krisis ekonomi. Oleh itu, saya yakin kebanggaan YB Pekan mengenai pertumbuhan KDNK pada purata 6% setahun selama hampir 60 tahun mungkin akan menjadi bahan sejarah tidak lama lagi. Kalau benar ekonomi negara kita baik, kenapa terdapat penurunan dalam industri otomotif negara? Persatuan Otomotif Malaysia mendakwa jualan kenderaan jatuh 14.5% separuh pertama tahun 2016. Begitu juga jualan hartanah juga telah menurun 20% pada suku tahun 2016, mengakibatkan pasaran hartanah menjadi tidak menentu. Diandaikan sektor pembinaan juga mungkin menghadapi pengucupan pada tahun hadapan. Bank-bank tempatan juga menutup cawangan-cawangannya di merata negara. Selain daripada itu, bank-bank juga terlalu memilih dan menghadkan pinjaman kepada mereka yang mampu sahaja. Hutang isi rumah telah mencapai 89.1% daripada KDNK. Keadaan ini amat menggerunkan. Tetapi Perdana Menteri pula dalam bajet 2017 menggalakkan rakyat Malaysia terus menambahkan hutang isi rumah. Antaranya ialah pinjaman yang ditingkatkan untuk pembelian smartphone, motosikal dan rumah untuk penjawat awam. Saya berpendapat kerajaan harus berhati-hati dalam hal memberi pinjaman ini.
Saya pernah melihat dengan mata sendiri bahawa beberapa slip gaji anggota TLDM dari Lumut, setelah ditolak segala bayaran balik pinjaman, akhirnya gaji yang tinggal untuk dibawa balik untuk keluarga hanyalah lebih kurang 200 hingga 300 ringgit sebulan. Bagaimanakah kita boleh membiarkan keadaan seperti ini berlanjutan? Kesian sungguh. Jika pendapatan boleh gubernur menjadi sangat kecil, apakah mereka akan buat? Bukankah ini akan merintis jalan kepada amalan rasuah di kalangan penjawat awam? Tuan Yang Dipertua, dalam masa kita menghadapi suasana ekonomi yang semakin merudum, pelbagai aktiviti haram akan timbul di permukaan. Skim-skim cepat kaya akan mudah mempengaruhi orang ramai. Selain daripada itu, macam-macam bentuk pelaburan haram akan diperkenalkan oleh orang-orang yang tidak bertanggungjawab. Ramai juga akan mempercayai skim-skim atau pelaburan-pelaburan haram. Ini kerana keinginan untuk memperoleh keuntungan yang lumayan dalam tempoh yang singkat. Kebelakangan ini, amalan melabur dalam pelbagai forex dan bitcoin telah tersebar luas di kalangan rakyat kita. Saya ingin mengetahui pendirian kerajaan terhadap pelaburan-pelaburan yang memberikan pulangan yang amat tinggi seperti ini. Saya cukup bimbang, ramai yang melabur dalam skim-skim ini akan membakar tangan. Saya juga ingin mengetahui apakah tindakan-tindakan yang telah diambil oleh kerajaan untuk membendung skim-skim cepat kaya dan pelaburan haram ini supaya tidak menjadi parah. Setakat ini, usaha-usaha yang diambil untuk memberhentikan kegiatan ini adalah bagai daun keladi dimandikan sahaja. Tuan Yang Dipertua, saya telah menerima beberapa aduan daripada pesakit-pesakit buah pinggang yang baru sahaja yang baru bahawa mereka tidak mendapat rawatan dialisis di Hospital Batu Gajah dan Hospital Raja Permaisuri Bainon Ipoh. Kedua-dua hospital berkenaan menghadapi kekurangan mesin hemodialisis bagi merawat pesakit yang sedia ada. Ini menyebabkan pesakit-pesakit baru terpaksa diletakkan dalam senarai tunggu. Mesin-mesin hemodialisis yang sedia ada sedang digunakan secara optimum. Oleh yang demikian, saya memohon supaya kedua-dua hospital tersebut dibekalkan dengan mesin-mesin baru dengan segera. Seorang pesakit buah pinggang dianggarkan memerlukan lebih kurang 4 jam rawatan dialisis sebanyak 3 kali dalam seminggu. Oleh kerana bilangan pesakit buah pinggang semakin meningkat, keperluan untuk mesin hemodialisis dan kemudahan-kemudahan lain yang berkaitan dengannya di hospital-hospital kerajaan haruslah ditambahkan. Kementerian harus mempunyai perancangan yang teliti dalam menentukan keperluan mesin-mesin dialisis dalam jangka masa pendek dan jangka masa panjang. Ini adalah penting untuk memastikan pesakit-pesakit buah pinggang mendapat rawatan secara sepenuhnya di hospital-hospital kerajaan. Pesakit-pesakit buah pinggang memilih untuk mendapatkan rawatan membersihkan darah melalui mesin hemodialisis berbanding dengan kaedah-kaedah pembedahan memindah buah pinggang. Ini adalah kerana kosnya yang terlalu tinggi dan faktor-faktor yang lain. Saya ingin menanyakan Menteri Kesihatan jumlah pesakit buah pinggang di negara kita. Berapakah di antara mereka yang telah menjalani pemindahan buah pinggang dan berapakah yang menjalani rawatan dialisis di hospital-hospital kerajaan, hospital-hospital swasta dan pusat-pusat dialisis swasta. Saya difahamkan, charge rawatan dialisis di hospital-hospital dan pusat-pusat dialisis swasta adalah di antara ringgit Malaysia 200 hingga ringgit Malaysia 400 untuk setiap kali pembersihan darah dilakukan. Ini bermakna kos rawatan yang perlu ditanggung oleh pesakit melebihi RM1,000 sebulan. Jumlah ini sangat besar dan pastinya tidak mampu dibayar oleh pesakit-pesakit yang miskin. Apakah nasib pesakit-pesakit miskin yang terpaksa bergantung kepada hospital-hospital kerajaan untuk mendapatkan rawatan dialisis ini? Oleh itu, apakah rasional untuk kerajaan menggalakkan lebih banyak pusat hemodialisis swasta dibuka dengan menyediakan 40 juta ringgit sebagai grant one-off RM200,000 untuk pembelian peralatan? Bagaimanakah rakyat miskin yang akan menikmati faedah ini? Jangan kita menggantung asap mengukir langit. Adakah kerajaan mempunyai cadangan untuk membina pusat-pusat dialisis kerajaan di luar hospital untuk memberi perkhidmatan rawatan dialisis kepada golongan miskin? Apakah faedah-faedah dan keistimewaan yang diberikan oleh kerajaan kepada pihak NGO kebajikan yang menjalankan pusat-pusat dialisis dengan charge yang berpatutan? Saya juga ingin mengetahui berapakah kos rawatan yang ditanggung oleh kerajaan bagi seorang pesakit buah pinggang yang menjalani rawatan di hospital kerajaan. Berapakah jumlah perbelanjaan Kementerian Kesihatan secara keseluruhannya setiap tahun untuk memberi perkhidmatan rawatan buah pinggang? Tuan Yang Dipertua, saya bersetuju dengan YB Pekan yang mentakrifkan OKU sebagai orang berkehebatan upaya
yang berjaya meninggikan jalur gemilang di sukan antarabangsa. Golongan OKU harus diberi perhatian yang khusus oleh kerajaan adalah tidak memadai sekadar meluluskan peruntukan sebanyak ringgit Malaysia 535 juta untuk menjaga kebajikan golongan ini. Saya rasa kecewa kerana GST hanya diketepikan untuk peralatan bantuan seperti kereta roda dan kaki palsu. Barang-barang ini hanya dibeli sekali dan bertahan untuk jangka masa melebihi 5 tahun. Pengecualian GST untuk golongan OKU ini tidak termasuk bagi barang keperluan harian dan bekalan perubatan. Sebenarnya mereka amat memerlukan bantuan untuk barangan cepat habis seperti beg kencing, lampin pakai buang dan ubat-ubatan. Saya pohon supaya pengecualian GST diperluaskan untuk barang-barang ini. Selain daripada itu, saya juga mencadangkan supaya bantuan kebajikan untuk golongan OKU juga dinaikkan daripada RM300 kepada RM500, memandang kos hidup golongan ini juga semakin meningkat. Tuan Yang di-Pertua, dalam Perhimpunan Agung MIC ke-70, Perdana Menteri Yang Berhormat Pekan telah mengumumkan bahawa blueprint untuk kaum India akan dilancarkan pada bulan Januari 2017. Lembut gigi daripada lidah. Pertama sekali saya ingin mempersoalkan kejujuran Perdana Menteri melancarkan blueprint ini pada tahun hadapan. Kenapa tidak dibuat pada tahun 2014, 2015, 2016? Kenapa tunggu sampai 2017? Sudah pasti kerana PRU 14. Sekali lagi Perdana Menteri dengan bantuan parti MIC mencari hela untuk menipu masyarakat India dengan menaburkan pelbagai janji kosong yang akan ditaburkan melalui blueprint ini. Saya tidak tahu apakah isi kandungan blueprint yang bakal dilancarkan. Tidak ada sebarang peruntukan dalam rancangan Malaysia ke-11 untuk blueprint berkenaan. Saya juga tidak nampak apa-apa peruntukan dalam bajet 2017 untuk melaksanakan blueprint yang dicarankan itu. Oleh yang demikian, dari manakah peruntukan atau sumber kewangan yang akan diperolehi untuk melaksanakan blueprint tersebut? Kalau tak salah saya, MIC pernah membuat satu blueprint pada tahun 1974. Apakah sudah terjadi kepada blueprint itu? Sasaran dan objektifnya tercapai? Sebelum ini juga pernah ada pelbagai sandiwara seperti Special Task Force, jawatan kuasa khas dan macam-macam. Apa sudah jadi? Sekarang gimmick baru dengan wajah baru, blueprint namanya. Sudahlah dengan nambikai. Pak Pekan, kalau kaum India sudah hilang kepercayaan dengan MIC dan Barisan Nasional, pelbagai skandal masih jernih dalam ingatan mereka. Mica Holdings, saham TNB dan Telecoms, AIMS University, MIED dan Yayasan NAM baru-baru ini. Dalam 60 tahun ini, Kerajaan Barisan Nasional dan MIC gagal meletakkan masyarakat India dalam kedudukan ekonomi yang sepatutnya. Tuan Yang di-Pertua, percayalah, masalah sosial ekonomi yang dihadapi oleh kaum India yang menyebabkan kesebilangan besar anak muda terlibat dalam aktiviti kongsi gelap. Tambahan pula penglibatan dalam kes-kes jenayah juga semakin meningkat. Bilangan banduan dari kalangan kaum India di penjara-penjara Malaysia juga melebihi proporsi kaum di negara ini. Bilangan orang yang tidak mempunyai taraf kewarganegaraan juga amat tinggi di kalangan kaum India. Semua ini berlaku kerana tidak ada program terancang dan peruntukan yang memadai untuk pembangunan sosial ekonomi kaum India. Peruntukan sebanyak RM260 juta untuk kaum India hanyalah 0.1% daripada jumlah bajet 2017. Jumlah ini tidak memadai untuk mengubah nasib kaum India di negara ini. Saya cadangkan supaya sekurang-kurangnya RM5 bilion setahun diperuntukkan oleh kerajaan untuk membantu golongan minoriti yang terpinggir untuk 20 tahun akan datang. Ini akan menampakkan transformasi yang sebenar di kalangan mereka yang benar-benar memerlukan. Takkan kita tak berani memberikan 2% daripada jumlah belanjawan tahunan untuk membangunkan sosial ekonomi golongan minoriti yang terpinggir. Kaum India juga tidak diberi peluang yang mencukupi di sektor awam sehingga Jun 2016 hanya 4.04% daripada kalangan kaum India diambil kerja dalam perkhidmatan awam. Mengikut data yang ada sehingga September 2016, Suruhanjaya Perkhidmatan Awam telah menerima 47,333 permohonan daripada kaum India. Daripada jumlah itu, hanya 727 permohonan daripada kaum India diambil kerja berbanding dengan jumlah pengambilan sebanyak 14,089 orang. Saya menyarankan agar kerajaan lebih prihatin dalam mengambil lebih ramai pekerja dari kalangan kaum
India ke dalam sektor awam supaya sedikit sebanyak membantu mengurangkan masalah sosioekonomi yang dihadapi oleh golongan tertindas ini. Saya tidak akan bersetuju dengan alasan bahawa kaum India kurang berminat atau tidak membuat permohonan kerja di sektor awam. Sekian, terima kasih.